Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Sebelum lupa, salam Ramadan yang ketiga. Abang harap semua yang menonton ni puasa penuh 3 hari. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 2 lagi cerita pengalaman yang memang cukup luar biasa yang disampaikan kepada Abang. Moga-moga jadi iktibar dan juga hiburan kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan 2 pengalaman yang cukup luar biasa. Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta berkat bulan Ramadan. Jadi cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Siti. Dia hantarkan kepada Abang, dia tulis email, komen panjang lagi. Tapi ceritanya bukan berkenaan dengan dia. Ceritanya adalah berkenaan dengan 2 orang kawan baik dia, iaitu Lisa dan juga Amy. Pada masa yang sama, keseluruhan tempat dia belajar, kawan-kawan rapat dan tak berapa rapat, semuanya tahu tentang cerita ni. Memang epik dekat tempat mereka belajar. Ceritanya bermula, Lisa adalah seorang budak yang mempunyai kebolehan untuk melihat alam sebelah. Tapi Abang diberitahu jangan gunakan perkataan kebolehan bang. Kelebihan, tapi guna perkataan kebolehan. Jangan kelebihan, dia kata. Jadi daripada kecil sebenarnya Lisa ni memang ada kebolehan untuk melihat alam sebelah. Tapi kebanyakan daripada orang tak tahu tentang kebolehan Lisa untuk melihat. Yang tahu hanyalah saudara mara, adik-beradik dan juga kawan baiknya yang bernama Amy. Pada waktu ni kebanyakan daripada kawan-kawan memang tak tahu. Selepas kisah ni barulah orang tahu tentang kebolehan si Lisa boleh melihat alam sebelah. Jadi ceritanya bermula, Lisa dengan Amy ni memang sangat kawan baik lah. Kemana pernah pergi pun memang diorang bersama-sama. Kelebihan, salah lagi, kebolehan yang digunakan oleh Lisa ni, yang ada Lisa ni, selalu dimanfaatkan oleh Amy. Kalau mereka pergi makan ke mana-mana, Amy selalu tanya, Lisa, kau rasa kedai ni ada pakai pelaris tak? Kalau nampak macam ada pakai pelaris, diorang akan pergi cari kedai lain. Kalau contohnya mereka nak pergi jogging-jogging kat taman, si Amy akan tanya Lisa dulu, taman hari ni kau nampak tak ada kepala panjang ke, ada orang tak ada kepala ke? Kalau Lisa kata tak ada, semua clear, barulah mereka akan pergi berjoging. Sebenarnya Lisa tak selesa apa yang dibuat oleh Amy, iaitu menggunakan kebolehan dia. Kerana apa yang dia nampak, dia anggap sesuatu yang agak membebankan. Kadang-kadang tak boleh nak bezakan sama ada manusia ataupun bukan manusia. Ceritanya, bermula lagi lah ceritanya. Pada satu hari, Amy dapat telefon daripada kampung yang mengatakan mak dia memang sangat tak sihat. Mak dia selalu bercakap yang bukan-bukan, bercakap sorang-sorang. Yang beritahu ni siapa? Adik-beradik si Amy. Jadi, mereka minta Amy balik kampung lah. Takut-takut kalau terjadi apa-apa pada mak, sempat juga nak tengok. Pada awalnya, Amy tak nak balik segera sebabnya pada waktu tu dia masih lagi dalam proses nak minggu peperiksaan. Abang nak cakap zaman peperiksaan, minggu peperiksaan. Selepas habis minggu peperiksaan, barulah tergocoh-gocoh Amy nak balik ke kampung. Waktu tu dia nak balik sorang-sorang pada awalnya. Tapi bila dia teringat tentang kebolehan si Lisa ni, yang boleh tengok alam sebelah ni, dia rasa macam dia nak bawa Lisa balik kampung. Dia tak beritahu Lisa yang si emak Amy ni keadaan sakitnya, sakit-sakit yang pelik. Dia tak beritahu Lisa. Amy diam je. Cuma dia tanya dengan Lisa. Dia kata, Lisa, kau nak tak ikut aku balik kampung? Kampung aku ada pokok durian, pokok rambutan, ada sungai. Bila dengar macam tu, Lisa pula budak bandar, dia seronoklah kalau ada orang yang ajak dia balik kampung. Sebab dia pun tak adalah kampung dia, kampung tengah bandar, tak adalah benda-benda alam semula jadi. Jadi, disebabkan pelawaan daripada Amy ni, Lisa terus mengiyakan nak ikut yang Amy ni balik kampung.
Selepas habis berkemas-kemas, mereka berdua ni pun bertolaklah balik ke kampung si Amy. Dalam perjalanan ni, banyaklah si Lisa ceritakan tentang pengalaman-pengalaman dia sewaktu daripada kecil sampai ke besar, tentang dia selalu nampak alam sebelah. Jadi Amy anggap ini adalah langkah kanan, tindakan yang sangat betul. Dia akan minta Lisa secara tak sengaja untuk melihat apa-apa yang pelik dekat mak dia, terutama dekat rumah mereka. Bila sampai dekat kampung Amy, mereka pun bersalam-salaman. Keadaan mak Amy sebenarnya tak sakit pun, nampak daripada mata kasar sangat tak sakit. Cuma mengikut kata adik-beradik dia, yang si emak ni tadi suka bercakap sorang-sorang. Jadi selepas bersalam-salaman, mereka pun duduk-duduk borak-borak. Tak ada borak apa-apa pun, borak-borak kosong, mengenal budi satu sama lain. Lisa pula menyatakan perasaan seronoknya dapat balik kampung Amy yang penuh dengan alam semula jadi. Selepas tu si emak ni tadi mintalah mereka berdua ni masuklah dalam bilik berehat dulu. Nanti mak ni akan siapkan makan malam. Pada waktu ni yang ada dekat rumah adalah emak dan juga adik-beradik ahli keluarga yang lain. Jadi selang beberapa jam mereka berdua, Amy dan juga Lisa berehat dekat dalam bilik. Amy sempat tanya dengan Lisa, "Kau ada nampak pelik-pelik tak dekat dalam rumah aku ni?" Lisa kata, "Tak ada benda yang pelik. Aku tak nampak apa-apa. Aku nampak semuanya normal." Okey, tak ada masalah. Tiba-tiba diorang dengar dekat dapur keluntang-keluntung, bunyi macam orang tengah siap sedia nak masak ataupun dah lepas masak. Jadi dengan rasa bersalah, Lisa pun terus keluar daripada bilik diikuti dengan Amy. Tujuan dia keluar daripada bilik pada lepas-lepas waktu maghrib tu, tujuannya adalah untuk menolong emak Amy masak-masak ataupun menyediakan bahan makanan. Tapi mak Amy ni memang jenis orang cepat masak, tangan jenis cepat. Jadi bila sewaktu Lisa dengan Amy keluar daripada bilik, makanan semua dah siap, cuma belum lagi dimasukkan, disendukkan dalam mangkuk-mangkuk kecil untuk diletakkan dekat atas meja makan, belum lagi. Jadi bila Lisa keluar daripada bilik dengan Amy, dia pun cakap dengan mak Lisa, dengan Amy, yang dia nak tolonglah. Jadi dia teruslah ambil pinggan mangkuk, senduk-sendukkan lauk, letaklah semua barang-barang tu, barang makanan tu dekat atas meja. Dan selepas tu, semua orang dipanggil untuk makan bersama-sama. Sewaktu ni satu kejadian pelik berlaku. Daripada ruang tamu, tiba-tiba datang bapa Amy dengan muka yang tak senyum langsung. Terus menuju ke meja makan. Dia tak makan tapi cuma duduk dekat tepi meja. Bukan duduk, berdiri dekat tepi meja. Pada waktu tu, emak Amy cakap, "Bang, makanlah sekali. Ini kita ada tetamu. Kita rayakan tetamu kita. Makan sekali." Pada waktu tu, Amy pun pandanglah ke arah bapa dia, senyum-senyum. Lisa pun cakaplah, "Minta maaf pakcik, saya tak sempat nak berkenalan dengan pakcik tadi. Saya datang, pakcik tak ada dekat rumah. Pakcik ada dekat kebun mengikut kata makcik. Jomlah makan sama-sama." Bapa Amy langsung tak bercakap, tapi dia pandang Lisa dengan pandangan yang sangat tajam. Selepas tu, si bapa ni tadi terus pergi ke ruang tamu semula. Dia duduk dekat sofa dekat ruang tamu. Disebabkan macam tu, untuk mengelakkan daripada agak pelik-pelik, mereka teruskanlah aktiviti makan malam tu sama-sama sambil berborak-borak. Jadi Lisa tanyalah dengan makcik, "Kenapa bapa Amy diam, tak suka ke saya datang?" Mak Amy beritahu yang si bapa tu sebenarnya menghabiskan masanya dekat kebun, jadi dia agak penat. Dia jarang menerima tetamu. Kadang-kadang dia kata, "Pakcik engkau tu agak pemalu sikit dengan perempuan. Jadi kalau ada anak-anak, kawan-kawan anak-anak dia datang yang perempuan, dia jarang bercakap. Tapi kalau lelaki yang datang, rancak dia cerita pasal kebun, pasal mancing ikan." Oh, fahamlah Amy yang sebenarnya si bapa ni tadi tak reti nak berborak dengan anak-anak, kawan-kawan perempuan anak mereka. Amy diam. Waktu tu Amy diam aja. Apa yang Lisa borakkan dengan mak dia, Amy diam. Cuma Amy macam tu je. Dia kata bapa dia memang macam tu, bapa dia pendiam. Jadi malam tu, waktu tu diorang tidur, tiba-tiba
Lisa rasa macam nak terkencing. Dia pun pergi ke bilik air. Sampai dekat bilik air tu, dia tengok bilik air tu terbuka macam tu, dengan lampunya menyala. Jadi dia terus masuk dekat dalam bilik air, tutup pintu, dia pun buanglah air. Sedang-sedang dia buang air, tiba-tiba dia dengar satu ketukan yang sangat kuat datangnya daripada pintu bilik air. Disebabkan tak nak terjadi kecoh apa-apa, ataupun tak naklah bagi orang-orang dalam rumah tu terkejut, dia pun bukalah pintu bilik air. Rupanya bapa Amy berdiri dekat depan pintu bilik air dengan muka yang sangat garang, yang sangat tegas dan sangat tak mesra langsung. Pada waktu tu Lisa minta maaf pada pakcik, dengan dia beritahulah, "Pakcik, saya minta maaf sebab saya masuk tandas lama sangat. Jadi saya nak balik ke bilik." Terus si bapa Lisa tu pergi daripada, bapa Lisa pula, bapa Amy tu pergi daripada situ. Tak bercakap langsung dengan Lisa. Jadi Lisa pun masuk dalam bilik tidur. Besok pagi waktu nak siap-siap sarapan, pada waktu ni Lisa keluar awal-awal. Dia tak naklah mak Amy kerjakan makanan tu, buat masakan, persediaan makanan tu dia buat sorang-sorang. Tak sedap walaupun dia seorang tetamu. Sedang dia menolong-nolong mak Amy tu, tiba-tiba mak Amy pun beritahu minta maaf kalau si bapa ni tadi dalam keadaan yang sepanjang ada dekat rumah tu, keadaan bapa dia macam nak marah. Sebab jarang-jarang ada kawan perempuan datang, kawan-kawan Amy datang ke rumah tu. Pada waktu dia orang tengah borak-borak, Amy pun keluar daripada bilik. Selepas Amy keluar daripada bilik, si emak ni tadi tanya, beritahu, "Mak kejap lagi nak bawa kereta, nak pergi ke bandar beli barang. Korang nak ikut tak?" Dengar macam tu, Lisa dengan Amy pun beritahu yang dia nak ikutlah, nak jalan-jalan sekitar pekan. Sebab petang tu mereka semua dah balik ke rumah, balik ke asrama. Jadi diorang pun petang tengah hari tu, lepas-lepas sarapan, diorang pun naiklah bertiga kereta, sama-sama dalam satu kereta yang sama, nak bergerak ke bandar. Sewaktu baru kereta nak berjalan, tiba-tiba si bapa ni tadi, bapa Amy ni bekerja berlari nak kejar kereta. Lepas tu si emak ni berhentikan kereta. Mak berhentikan kereta, terus si bapa ni buka pintu kereta belakang dan dia masuk dekat tempat duduk belakang, duduk sebelah Lisa. Amy duduk depan, mak dia duduk depan. Jadi duduk belakang yang ada Lisa dan juga bapa Amy. Pada waktu tu Lisa rasa tak selesa sebab dia jarang duduk dekat dengan lelaki. Diorang pun pergi ke bandar. Sampai ke bandar, si bapa ni pergilah keluar, dia kata dia nak pergi beli barang sikit. "Awak layanlah budak-budak berdua ni." Jadi si bapa ni pergilah beli barang. Si emak ni tadi belilah barang ke tempat lain. Habis-habis lebih kurang 1 jam, mereka berkumpul balik di tempat yang dijanjikan dan mereka pun baliklah ke rumah. Bila sampai dekat rumah petang tu, bila petang tu diorang, Amy dan juga Lisa minta diri untuk balik. Bila sampai dekat asrama, diorang pun teruslah aktiviti macam biasa. Selang seminggu selepas tu, Amy dipanggil untuk balik ke kampung sebab dia dikatakan mak dia dalam keadaan tak sihat. Jadi si Lisa ni pun tanyalah dengan kawan-kawan, kenapa mak Amy tu? Sebab waktu dia balik kampung, dia kata mak Amy memang tak ada apa-apa sakit. Jadi kawan-kawan beritahu macam ni, Amy tu risau, mak dia selalu cakap sorang-sorang. Selepas bapa dia meninggal dunia, waktu tu muka Lisa dah berubah sangat. Sebab siapa yang dia bercakap sewaktu dia ada dekat rumah si Amy. Jadi dia tanya dengan kawan-kawan dia, bila si bapa ni meninggal? "Oh, dah lama dah, lebih kurang 3-4 bulan yang lepas." Lagi pucat muka Lisa. Siapa pula yang bertegur dengan dia, yang bercakap dengan dia, siap panggil-panggil makan dekat rumah Amy tu? Jadi dia tunggu Amy balik daripada rumah. Selang 3 hari, Amy pun balik semula ke asrama. Pada waktu tu Lisa tanya betul-betul, "Aku nak tanya, sebenarnya ayah kau masih ada lagi ataupun dah meninggal dunia?" Amy cakap, "Sebenarnya ayahku dah 4 bulan meninggal dunia." Jadi Lisa ni rasa macam terkejut. "Aku rasa aku nampak bapa engkau. Bapa engkau makan dengan sama-sama dengan kita. Bapa engkau naik kereta sama-sama kita pergi ke bandar. Dan aku tengok engkau macam senyum-senyum dengan bapa engkau. Pula kau cakap sekarang bapa aku dah meninggal." Amy beritahu sebenarnya dia tak nampak langsung apa yang Lisa cakap, yang Lisa nampak, apa yang mak dia cakap, apa yang mak dia nampak.
Cumanya setiap kali mak dia bercakap dengan sesuatu dan Lisa pun cakap dengan sesuatu, Amy rasa lega. Amy cakap dia tahu mak dia bukan gila. Sebab apa yang mak dia nampak, Lisa boleh nampak. Dengan kata lain, apa yang mereka berdua nampak adalah sesuatu makhluk yang tak dapat nak dijelaskan. Mak dia tak gila, mak dia boleh nampak sesuatu. Dan sekarang mereka adik-beradik cuba untuk baik pulih mak dia. Bagi hantarlah pergi jumpa bomoh ke jumpa imam untuk bagi tenang balik. Mungkin apa yang mak dia nampak berpunca daripada perasaan yang gundah gulana. Waktu tu selepas diterangkan, Lisa jadi meremang tak boleh nak cakap. Sebab dia panggil pakcik tu makan. Dia berborak dengan pakcik tu. Pakcik tu tunggu pula depan bilik air sewaktu dia nak buang air. Yang paling best sekali, siang pula tu pakcik tu sama-sama naik kereta dengan dia pergi ke bandar. Siap borak-borak lagi, pintu kereta setiap buka lagi. Padahal Amy kata pada waktu tu pintu kereta langsung tak terbuka dan dia pun tak faham dengan siapa yang Lisa dan mak dia berborak. Cuma yang dia dengar, si emak panggil ayah dan si Lisa panggil pakcik. Mungkin apa yang mereka nampak tu adalah korin kepada almarhum ayah dia. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Azilah, berlaku pada tahun 2022 dekat Ulu Yam, Selangor kalau tak silap abang. Ceritanya bermula pada waktu tu, waktu habis-habis zaman PKP, banyak company tutup. Jadi company Azilah ni sebenarnya keadaan company ni tak berapa nak okey. Keadaan pekerja-pekerja pula moral jadi jatuh sebabkan oleh PKP ni tadi. Bos ambil tindakan, marilah kita sama-sama buat camping. Kita cari tempat. Kita sama-sama rapatkan ukhuwah. Daripada anak-anak syarikat company-company lain, kita gabungkan, kita sama-sama pergi ke camping. Dengan harapan ini dapat meningkatkan hubungan baik di antara semua pekerja. Saranan daripada ketua ni disambut oleh Azilah. Azilah pada waktu tu pula bertugas sebagai salah seorang ketua di company tu. Macam head of department lah dekat company tu. Jadi cari, jumpalah satu tempat yang nama tempat tu dekat dengan Ulu Yam. Dia kata kat Ulu Yam tu ada banyak chalet, tapi tak nak dia beritahu berlaku dekat mana. Bila dia siap berbincang-bincang, semua orang setuju, kita sama-sama buat camping dekat Ulu Yam. Pada hari yang ditetapkan, mereka pun datanglah ramai-ramai. Naik kereta, naik bas, kapul-kapul semua sampailah dekat kawasan Ulu Yam tu. Di antara semua orang yang dah sampai tu, lebih kurang pukul 4 petang lah, semua orang dah sampai kecuali Hafiz. Hafiz tak sampai. Jadi si Azilah ni telefon lah Hafiz. Hafiz, kau kat mana? Dia kata, saya on the way kak. Kak sabar, kejap lagi saya sampai. Jadi sementara nak menunggu si Hafiz sampai tu, mereka buatlah aktiviti sukan neka, apa benda beramah mesra, borak-borak. Dekat situ pula ada sungai kan, ada air, sambil-sambil main air, borak-borak lagi. Sampailah nak menjejak pukul 7 malam. Sampai ke pukul 7 malam tu, sekali lagi Azilah telefon si Hafiz. Hafiz, kau kat mana? On the way lagi ke? Hafiz jawab macam ni. Kak, saya rasa saya dah sesat lah. Dia kata, pada waktu tu, Azilah sendiri dengar. Rupanya Hafiz tak datang seorang. Hafiz bawa kawan-kawan dia yang lain. Mungkin ada kawan-kawan yang satu office yang tak sama-sama datang. Yang pada awalnya si Azilah ingat yang menompang Hafiz ni adalah orang-orang yang pada awalnya tak nak pergi, tapi pergi di waktu hujung-hujung. Maksudnya bila dah orang kata nak ramai-ramai dah pergi, ada seronok pula nak pergi. Jadi mungkinlah itulah yang menompang kereta Hafiz yang menyebabkan kereta api bising sangat. Jadi Azilah pun beritahu, akak tunggu kau ni, kita nak buat barbecue ni. Kata Hafiz, boleh tak? Hafiz beritahu, boleh tak hantar seseorang dekat depan sempang masuk chalet ni? Sebab saya tak jumpa pun sempang masuk ke chalet. Jalan ni saya dah lalu dekat 100 kali kak, saya tak jumpa jalannya. Pada waktu tu Azilah dah rasa tak sedap hati. Adakah tempat yang dia pilih ni memang betul-betul tempat yang sesuai untuk berkemping atau tidak? Tapi dia diam je lah. Jadi selepas dia dapat saranan macam tu, teruslah si Azilah ni minta seorang lagi kawan yang namanya Ali tunggu dekat sempang masuk chalet.
Mungkin dengan itu caranya si Hafiz ni akan nampak ada orang dekat sempang, dia akan masuk sempang tu. Selepas jam menunjukkan pukul 8.30, sekali lagi Azilah telefon. Hafiz kau kat mana? Hafiz betul-betul marah pada waktu tu. Bukan Hafiz marah, kawan-kawan Hafiz dalam kereta pun marah. Dia kata, Kak, akak kata akak dah letak Ali dekat tepi jalan, saya tak jumpa pun Ali. Waktu tu Azilah kata, Hafiz, akak rasa kau dah kena game. Lebih baik kau turun, kau bacalah apa-apa yang patut, kau azan. Lepas azan tu kau naik kereta semula, kau jalan. InsyaAllah aku akan jumpa jalannya. Sebenarnya Azilah ni dia main teka je apa tindakan apa yang nak dibuat, sebab dia selalu tengok drama-drama cerita seram. Kalau dah tersesat, turun azan dulu. Itulah yang dia beritahu pada Hafiz. Jadi selepas 5 minit barulah Hafiz sampai dekat chalet yang mereka menginap. Jadi lepas Hafiz turun tu, Azilah ni pun pergilah ke arah Hafiz. Dia tanya, kenapa kau lambat sangat? Hafiz kata dia memang betul-betul sesat, dia tak jumpa jalan masuk. Azilah tanya lagi, mana kawan-kawan kau? Riuh betul lah kak dengar kau dekat dalam kereta berborak sambil menyanyi-nyanyi. Waktu tu Hafiz senyap je. Hafiz kata macam ni, Kak, saya seorang je kak. Saya mana ada kawan. Saya datang seorang je. Sebenarnya apa yang akak dengar tu saya sendiri dengar dalam kereta kak. Kereta saya seriuh kak. Tapi bila saya pandang belakang tak ada orang pun kak. Dia kata saya dah. Sebab itulah antara puncanya saya rasa saya sesat. Dia kata waktu tu Azilah dengan kawan-kawan yang dengar apa yang Hafiz cakap dah mula meremang. Masing-masing memandang ke arah kereta Hafiz. Duk perhati, kot ada nampak rambut panjang ke apa benda ke, dia diam je lah. Jadi selepas tu mereka semua masuklah. Hafiz pun pergilah makan dulu, Azilah pun berehat-rehat. Jadi sewaktu habis berehat tu, mereka semua ni nak masuk tidur ke bilik masing-masing. Azilah telah memilih kemah di tepi sungai bersama dengan seorang lagi staf untuk tidur. Sebab Azilah kata dia jarang-jarang dapat tidur dekat dalam kemah tepi sungai. Kebanyakan daripada peserta memang tak nak tidur tepi sungai sebab banyak dengar cerita tepi sungai tu memang keras. Macam-macam benda pelik berlaku. Dia orang dengar cerita daripada kawan-kawan yang lain. Jadi, kebanyakan daripada peserta memilih untuk tidur dekat dalam chalet. Tinggallah Azilah dan juga seorang lagi budak yang management pun sama-sama satu office tidur dalam kemah. Selang 10 minit yang budak yang tidur sama dengan Azilah tu minta diri untuk tidur dekat surau sebab dia kata tidur dalam kemah ni panas. Jadi Azilah kata lantak engkau lah, aku nak tidur seorang-seorang. Jadi banyak sikit ruang aku nak berguling-guling. Cuma dia kata malam tu dia terjaga 2-3 kali sebab dia tidur dekat atas, betul-betul atas tanah yang diletakkan kanvas saja. Tak adalah pula dia terfikir nak bawa toto. Bukan camping lah namanya kalau dah bawa toto tu. Baik bawa katil terus sekalian bangun-bangunan. Jadi dia kata dia tidur dekat tepi tu sampailah besok pagi subuh. Bila subuh pun dia keluar lah. Waktu dia keluar nak pergi sembahyang subuh tu, dia punyalah terkejut sebabnya semua yang tidur dekat dalam chalet semua dah siap mandi, dah siap duk bertahajud dekat surau. Waktu tu Azilah dah rasa macam mesti ada yang tak kena. Waktu sarapan si Azilah pun tanyalah dengan kawan-kawan dia yang dengan budak-budak office yang tidur dekat kawasan chalet dalam bilik. Korang kena apa-apa diganggu ke malam tadi? Sebab masing-masing tidur cepat bangunnya. Selalunya kalau pergi camping-camping macam ni, koranglah muka-muka yang paling lambat bangun. Ini tak, saing-saing akak sekali pergi berjemaah dekat surau. Rupanya barulah buka-buka, budak-budak ni buka cerita yang sepanjang malam mereka diganggu dengan katil yang digegar-gegarkan. Bukan satu bilik, boleh dikatakan semua bilik mengalami kejadian yang sama sampaikan dia orang tak boleh nak tidur. Ada juga bilik yang tak digegarkan katil, tapi dinding bilik chalet mereka diketuk macam orang nak bertukul. Kentong. Memang tak boleh nak tidur lah dia kata. Sebab itulah malam tu diorang tidur hanya dapat 1 jam. Lebih kurang pukul 5 nak pukul 6 tu baru boleh tidur. Dan selepas tu diorang bersiap-siap pergilah sembahyang subuh. Patutlah, mujurlah Azilah kata dia tak tidur dalam chalet. Dia tidur dekat dalam kemah. Tak kena gangguan pun. Yang orang-orang ni yang nak mengelak daripada gangguan, yang itu yang kena ganggu. Yang tak nak mengelak daripada gangguan, langsung tak diganggu apa-apa pun.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan dengan abang bersungguh-sungguh bercerita sebabkan mic berbulu yang baru ni. Mikrofon ekor musang. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Desa Uza. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat mak dan adiknya, iaitu mak dia bernama Hasna Haji Jahidin. Hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 3. Selamat hari jadi makcik. Dan juga adiknya yang bernama Ahmad Yusri Benjamin, yang mana hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 3. Dengan ucapan selamat hari jadi buat mak dan adik. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, dan diberikan kerahmatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga besar JSPL Klan, iaitu Nur Fakihah Husna. Hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 3 hari ni. Abang cerita malamnya 14 hari bulan 3, tapi esoknya 15 hari bulan 3. Jadi di kesempatan ini abang mengucapkan selamat hari jadi buat Nur Fakihah. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan sentiasa dirahmati Allah. Selamat hari jadi. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang mama, iaitu Nur Dayang. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak dia, iaitu Putri Nur Shazia Haura binti Saiful Bahuri, yang mana hari jadinya jatuh pada 23 hari bulan 2, genap umur 7 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan masa depan yang cemerlang, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan dipermudahkan segala urusannya. Mama sayang pada Putri Nur Shazia. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Sebelum abang tamat cerita, perapan sate tinggal tak berapa nak banyak lagi. Lebih kurang 50 paket lagi. RM19, 400 gram. Memang berbaloi kalau beli, dibuat-buat stok untuk Ramadan dan juga Syawal nanti. Jadi dapatkan segera, tekan beg kuning dan juga Facebook, Shopee yang abang sediakan link di setiap bawah video. Itu promosi. Lepas ni harganya abang ubah yang menjadi RM14.90, tapi 200 gram je. Yang ni abang bagi promosi. Begitu juga dengan sambal lara. Abang hari ni nak buat promosi, beli 3 RM30 aja. Kalau selalunya beli satu harganya lebih kurang RM12 ke RM13 kan, tapi kali ni beli 3 terus dapat diskaun RM30. Jadi itu je lah pesanannya. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Kenapa 2 hari? Nanti abang ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.